Secara visual dalam minda kita dapat mengagak jarak jauh dan sukarnya hari kiamat. Kemudian pada hari penting itu kita ada satu misi, mencari dan meminta syafaat Nabi SAW. Sudah tentu kita sanggup susah payah menempuh perjalanan 1000 kilometer, mengharungi lautan jutaan manusia yang nanar, mengenang nasib mereka dalam keadaan panas yang membahang. Sekiranya beruntung kita menemui Nabi SAW dalam satu tempat, sama ada di Sirat atau di Timbangan ataupun di Kausar. Pastikan kita dapat bertemu dengan Nabi SAW dan mendapat syafaat baginda. Alangkah ruginya sekiranya kita mengharungi perjalanan jauh dan sukar dan Nabi enggan bertemu dengan kita, Nabi berpaling daripada kita. Kita cerita dah bulan lepas, ada orang di jalan-jalan cari, rempuh orang semua cari di mana-mana jumpa. Bila jumpa Nabi ni dah letih sangat dah, nak main ke Nabi dah. Nabi SAW tak mau bertemu dengan dia kerana di dunia dia buat ajaran yang lain daripada diajak oleh baginda Rasulullah SAW. Soalan Sayyidina Anas bin Malik adalah menjawab di mana, sedangkan hadis sebelum ini menjawab soalan bagaimana dan siapa. Umat Nabi akan bertemu dengan Nabi SAW di 3 tempat, iaitu sama ada Sirat, Mizan ataupun Telaga. Janji temu dengan Nabi SAW umpama blind date, kerana kita tak pernah bertemu dengan Nabi, dan namun baginda SAW akan mengenali kita berdasarkan kesan wuduk yang ada pada wajah dan anggota manusia yang bercahaya. Tapi tuan-tuan, kita habaq dah, ghurrah muhajjalin dah. Orang yang mai kat Nabi tu adalah orang yang semayang lah tu. Semayang dah, mai ke Nabi pun Nabi tolak dia. Kerana amalan-amalan manusia ni, jadi kita kata bukan confirm kita semayang ni kita boleh selamat dah. Ramai manusia yang dia semayang tapi hakikatnya dia belum sendiri sembahyang. Ni sebagai satu peringatan untuk kita lah. Banyak orang kadang-kadang saya tengok ambil uduk macam mana. Kadang kita tengok dia semayang sunat, punyalah laju, cucak. Kita pun fikir, betul ke main kuliah semayang berlaju ingat macam ni. Dia tak ada tomak ninah, tak ada apa, tak ada tu semayang, tak cek lagi Fatihah dalam semayang macam mana. Maka banyak kekurangan kita berlaku dalam sembahyang. Dan Nabi kata apa? Wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaan bagi orang yang tak basah tumit dia ketika ambil uduk. Mana dia ambil uduk, dia semayang tapi dapat kecelakaan. Dia semayang, dia duduk belakang Tok Imam tapi dia lebih laju pada Tok Imam, Allah tukar kepala dia ke akhirat esok ni. Maksudnya orang ni orang baik-baik lah, orang bagus, main semayang sama dah. Boleh jadi tergelincir. Jadi doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab tu jangan kita tinggal, kita bacalah selalu, kerana kita tak tahu hidayah Allah tu. Kita doa supaya berkekalan di dalam hati kita. Ramai orang kita tengok macam itulah tuan-tuan, kadang-kadang kita jadi, ada hari kita iman kuat, kita main kuliah, ada hari dia jadi tak larat kak. Dia nak kira duduk di rumah tengok berita, sembang, tengok drama ke tu, jadi merepek ke tu. Lama-lama dia jadi elok balik, lama-lama dia okey balik, lama-lama macam tu kan. Supaya kita doa pada Allah supaya istiqamah. Biarlah hujung usia kita dalam keadaan kita tengah jadi baik. Jangan usia kita di hujung dalam keadaan kita tengah buat benda tak elok tu. Dan terakhir, Nabi SAW sabar melayan pernyataan Sayyidina Anas sehingga beliau berpuas hati. Baginda tak marah dan tak pula suruh Sayyidina Anas bertanya. Jadi Sayyidina Anas ni budak-budak lah ketika tu, umur kecil. Jadi bila ulang-ulang tanya soalan tu, Nabi pun tak marah. Jadi kita bila kita ajak anak-anak kita atau anak murid kita atau cucu kita dan sebagainya, bila dia ulang-ulang tanya satu benda yang dia tak faham, maka kita pakai konsep pengajaran Nabi SAW. Kita ajak pelan-pelan sampai dia faham. Jangan kata dia, hang ni berapa kali ajak ni bengong sangat ke apa yang cakap tu. Dia tanya, biar dia puas. Dia budak-budak, dia suka tanya, dia ada banyak benda. Dan pertanyaan Sayyidina Anas bin Malik sebenarnya memberi faedah yang besar pada kita, supaya kita dapat ketahui
3 option yang Nabi bagi tahu dekat Sayyidina Anas bin Malik, di mana kita boleh terselamat nanti di akhirat. Okey.